Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita buat tutorial, bukan tutorial lah, sedikit info dengan topik campuran lah, tak ada satu topik ya. Kita sambung dengan isu moratorium semalam tu. Selepas pengumuman oleh BNM, ada berbagai-bagai susulan lah daripada pihak-pihak bank memberi klarifikasi tentang moratorium yang ditawarkan lah. Antaranya soalan yang kita dapat adalah, kalau selalunya kita buat SI, Standing Instruction, untuk loan tersebut, adakah automatik masih ditolak? Okey, saya dah bertanya dengan beberapa bank, mereka menyatakan bahawa tidak ditolak, dan kalau ingin bayar, masukkan nombor akaun yang loan kita tu, contoh loan rumah punya nombor akaun, bayar saja kalau nak bayar lah. Dia akan automatik terhenti kalau kita diberikan penangguhan lah, automatik diberikan penangguhan. Tapi kalau nak bayar, masukkan nombor akaun tu saja, dan secara SI akan terhenti. Untuk dua bank yang saya dah tanya lah, bank-bank lain kena tanya balik. Dengan yang saya tanya adalah HSBC dengan Public Bank. Bank lain kena tanyalah dengan bank-bank berkenaan, adakah SI akan terhenti Standing Instruction, iaitu bayaran berjadual. Okey, dan satu lagi soalan adalah, selain bayaran berjadual, adalah angkatan kerajaan. Nampaknya semua bank dah bagi penjelasan bahawa semua orang layak, kecuali Angkasa. Angkasa maklumkan bahawa belum dapat arahan lagi. Bukan belum dapat arahan, belum ada keputusan lagi untuk Angkasa. Yang untuk loan bank, loan kakitangan kerajaan yang loan dengan bank pun sama, dapat penangguhan, walaupun kakitangan kerajaan dapat gaji lah. Okey, yang lain-lain tu kita tengoklah daripada masa ke semasa. Seterusnya, antara topik menarik hari ni ialah dah berapa hari bulan kan, 26 hari bulan ke ya, 26 hari bulan. Gaji lah biasanya untuk macam kami lah, firma-firma guaman ni. Nampak kawan-kawan ada dalam grup yang mana majikan, nampak stres sikit lah, sebab dah 2 minggu tak ada pendapatan. Maksudnya kes, tak ada kes masuk, tapi kena bayar gaji lah untuk ni. Ada yang bertanya kepada saya lah, saya buat macam mana, bayar separuh ke 2 minggu, ataupun staff-staff yang cuti tanpa gaji ke? Saya Alhamdulillah, saya bayar penuh lah untuk sebulan, bulan Mac ni, gaji penuh. Tak ada tolak annual leave lah. Tapi ada cawangan saya yang lain, cawangan firma saya yang lain, dia tolak annual leave, tapi bayar penuh. Tolak annual leave, ada yang masih belum buat keputusan lah. Tapi saya sarankan bayar penuh lah dulu untuk bulan Mac ni. Bulan April pun kalau mampu bayar penuh lah, sebab kita tak tahu kesukaran kita punya pekerja-pekerja. Dan tapi saya jangkakan sukar lah untuk kalau dah keadaan pulih nanti pun, firma guaman ni selalunya memerlukan masa lebih kurang 3 atau 4 bulan dia punya tempoh masa untuk kita dapat balik orang kata turnover tu. Jadi kalau dah terpakai yang 2-3 bulan ni, agak tough lah untuk semua. Jadi kita semua berharap agar keadaan kembali sedia kala lah, dengan seperti sedia kala lah, dengan cepat. Satu lagi ialah, ramai juga kawan-kawan yang post gambar macam tu, tepuk dahi kan. Memang kita faham lah, kita faham majikan ni dia lain sikit daripada orang yang menerima gaji lah. Dia kena cari sumber untuk memberi gaji kepada pekerja-pekerja. Satu lagi isu yang berlegar di antara kami lah, peguam-peguam ni, berkenaan dengan anak guam lah, yang mana buat kes-kes jual beli hartanah. So adakah transaksi semua dapat berjalan? Macam saya sendiri ada klien telefon, vendor lah, daripada penjual, saya mewakili penjual, tanyakan duit dah masuk ke. Sebab dia kata agreement sepatutnya dalam minggu ni lah, tempoh penyelesaian tu. So saya maklumkan kepada dia, keadaan sekarang ni keadaan bencana. So kalau tuan-tuan pun pernah buat agreement ataupun ada agreement, kita akan dapat satu clause nama dia force majeure. Maksudnya bencana alam, act of God lah.
So dalam situasi ni macam kita di Malaysia sekarang ni semua terhenti lah. Macam kita jual beli ni kena melibatkan banyak pihak, lembaga hasil, pejabat tanah, lawyer, bank. Walaupun bank buka, tak semestinya transaksi itu dapat berjalan sebab pendaftaran pindah milik ni, kalau nak dapat duit, macam penjual nak dapat duit, pindah milik tu kena didaftar oleh peguam pembeli. Peguam pembeli nak daftar macam mana, lembaga hasil tutup, pejabat tanah pun tutup. Jadi dia tak boleh lah benarkan peguam penjual ni melepaskan duit kepada penjual. Jadi harap anak-anak guang faham lah, sebab situasi sekarang ni semua tutup. Kecuali yang buka, kalau ada klien, ada juga klien tanya kat saya, tak ada ke, tak boleh ke duit ni, kenapa, apa, sebab dia kata bukan, takkan semua tutup. Saya kata ada yang buka, Speedmart, 99 Speedmart dengan Aeon, tapi tak boleh, kita tak boleh daftar pindah milik di Speedmart dan Aeon lah. Jadi tak dapat kita lepaskan duit lah. Ada satu lagi buka, Jernih Jaya, kedai runcit, itu buka. Jadi tapi secara generalinya terhentilah tempoh perjanjian tu. Harap terpaksa bersabarlah. Kita macam kami pun peguam, bukan kita saja delay, kita pun nak benda tu cepat habis, dapat duit. Tapi yalah, bencana alam, act of God. Ni semua kerja Tuhan. Jadi kita tak dapat buat apa-apa. Terpaksa tunggulah. Dan tambahan pula, semalam diumumkan extend lagi 14 hari. Extend 14 hari tu lagi maksudnya sebulan lah tempoh tu terhenti. So janganlah telefon lawyer hari-hari tanya macam mana, kena faham lah. Lawyer pun tak boleh nak buat apa, pejabat tanah tutup. Okay, pejabat tanah tutup, kami pun tak boleh lepaskan duit lah. Macam tu. Okay, sekian untuk hari ni, simple saja. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.